Sebab itu kalau kita melihat kedudukan ekonomi sesebuah keluarga ataupun seseorang, yang lebih penting bukan soal pendapatan sahaja ataupun soal kos mata-mata, dia the net effect, kesan bersih dia. Sebab itu kita perkenalkan satu konsep kita panggil pendapatan boleh guna, disposable income. Sebab yang penting ialah disposable income, dia bukan pendapatan saja. Tak betul kalau saudara kata Pakatan hanya tumpukan kepada minimum wage. Tak betul. Kerana konsep yang kita bawa yang paling penting, rujuk buku Jingga, ialah tentang pendapatan boleh guna, disposable income. Disposable income ini maksudnya gaji, tolak semua perbelanjaan yang perlu ditanggung, yang menentukan sejahtera atau tidak, bagus atau tidak ekonomi itu ialah berapa banyak yang masih boleh tinggal dalam poket rakyat. Kerana yang itu yang menentukan berapa banyak yang boleh dilabur, berapa banyak yang boleh beli rumah dan sebagainya. Disposable income maksudnya nak jamin kesejahteraan ekonomi rakyat adalah fungsi dua perkara. Is a function of two things, cost yang macam saudara sebut dan juga income. Dia tak boleh buat sekaligus, dia tak boleh buat satu saja. Tak boleh nak kata kita hanya nak tumpukan minimum wage, tak boleh juga nak kata kita hanya nak tumpukan kos. Kita kena serang dua-dua. Dan masalah di Malaysia ini adalah masalah dua-dua. Kos pun masalah, wage pun masalah. Okey, gaji. Tak ada negara di dunia ini yang gajinya dalam tempoh 10 tahun, 2000 sampai 2010, ekonomi naik macam-macam, 6%, 4%, macam-macam yang dihamburkan nombornya, tetapi gaji purata naik 2.6%. Tak ada negara di dunia, hanya di Malaysia. Sebab apa? Sebab ekonomi dan kekayaan dipusatkan di tangan beberapa orang penting yang ada kaitan dengan kerajaan. Ekonomi kita terlalu dikawal, kuasa yang diberikan kepada golongan kaya yang mengawal ekonomi ini terlalu kuat, sehingga mereka boleh tetapkan gaji banyak ni je boleh naik, kami kaya, pekerja terus miskin. Itu masalah di Malaysia. Dan keadaan ini berlaku kerana kerajaan Barisan Nasional tidak ada komitmen untuk bertegas dengan majikan. Kerana majikan inilah kawan baik dia. Majikan ini jugalah yang sponsor kalau kempen pilihan raya paling banyak kumpulan majikan ini. Jadi bila tidak ada ketegasan, maka perkara ini berlarutan sampai 20-30 tahun. Kuasa yang ada pada majikan dan golongan kaya, saya malah nak sebut pemodal, nanti orang kata sosialis pula. Tapi golongan peniaga, golongan kaya ini terlalu kuat. Sebab dia ada pilihan. Saudara-saudari tak ada pilihan. Saudara tak ada kerja, pergi satu syarikat, dia kata I can only pay you 1,100. Take it or leave it. You kena bayar PTPTN. Takkan you kata tak, saya tak mampu ini, saya nak 3,000. Pergi mampus, dia tak lagi. Ada 10 orang lagi yang sanggup beratur untuk take that job. Kerana pasaran buruh kita, kuasanya terletak di sebelah tangan majikan. Sebab itu kita kena ubah cara ini, bukan dengan cara pujuk majikan, bukan dengan cara buat baik dengan majikan. Caranya melalui undang-undang. Hanya melalui undang-undang baru kuasa itu boleh dikuatkuasakan kepada majikan, supaya mereka nak tak nak terpaksa akui paling kurang inilah gaji yang baik dan sesuai untuk rakyat. Dan bila sudah ada gaji minima, maka yang lain itu, gaji yang lain itu akan naik secara berkala dalam masa akan datang. Dia tak akan berlaku dalam masa serta-merta. Tapi kalau gaji tukang sapu sampah dah 900, kita cadangkan RM1,100, takkan gaji doktor RM1,300 kot. Dia akan naik secara berkala. Itu market ekonomi. Itu di sebelah salary side. Dan kita percaya bila kita bebaskan sistem pasaran buruh kita ini daripada kuasa dan lobi golongan kaya yang terlalu berkuasa, maka dia akan adjust itself by itself. Seperti yang berlaku di Indonesia.
Sebab di Indonesia pun dulu macam ini juga. Sebab itu orang Indonesia datang ke negara-negara lain. Sebab terlalu rendah gajinya, terlalu teruk keadaan kerjanya di Indonesia. Tetapi saudara-saudari tahu atau tidak, di Indonesia tiap-tiap tahun secara purata, for the last 4 years, in between 2006 to 2010, average purata peningkatan gaji adalah 10%. 10%. At the rate they are going sekarang ini, dengan kadar kenaikan gaji sekarang ini, mana ada orang Indonesia nak datang kerja Malaysia? Kita yang akan pergi ke sana. Sebab itu kalau tengok kilang-kilang di Malaysia ada masalah. Sebab dia sudah tak boleh dapatkan orang Indonesia datang ke sini kerana pertambahan gaji di Indonesia lagi cepat daripada pertambahan gaji di Malaysia. Itu sebelah gaji, saudara.